وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. Seluruh ahli jawatan kuasa masjid Sungai Gelugur, para pegawai masjid, Tuan Imam, Tuan Bilal, tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Ta'ala sekalian. Pertamanya dan selama-lamanya, marilah sama-sama kita memanjatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tuan-tuan, syukur ini adalah satu sifat yang wajib ada dan yang sepatutnya berterusan sampai mati. Syukur ini adalah satu perkara yang mana kita menunjukkan rasa berterima kasih kita kepada Allah di atas sebab-sebab yang banyak, di atas nikmat yang banyak. Hari ini, pagi ini, Allah Ta'ala bagi peluang mai subuh jemaah di masjid, yang kadang-kadang ramai di kalangan kita yang ambil keputusan untuk hanya solat di rumah, tak kira lah siapa pun. Tapi Allah Ta'ala bagi kekuatan dapat mai solat subuh berjamaah di masjid. Itu satu anugerah yang besar dalam hidup seorang hamba. Tambahan pula, kita ini masih berada dalam bulan Rejab, hujung-hujung dah nak masuk Syaban. 2 hari yang lalu, rata-rata di seluruh dunia menyambut Isra' Mi'raj, mengenangkan kembali peristiwa agung yang berlaku ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Khutbah semalam pun bicara tentang tajuk Isra' Mi'raj, berkaitan dengan beriman dengan alam ghaib. Benda-benda ni semua nak bagi kita reti, inilah agama aku yang aku patut faham dan aku patut laksanakan setiap tuntutan-tuntutan yang telah diberikan ataupun yang telah disuruh oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Syukur banyak-banyak di atas segala nikmat dan rahmat yang Allah bagi. Tak berhenti-henti kita kecapi nikmat ini. Alhamdulillah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan kita hamba-Nya, menjadikan kita insan yang bertakwa di sisi Allah. Tuan-tuan duk dengar benda ni kerak dah, bukan tak tahu. Menjadi hamba Allah yang bertakwa, menjadi hamba Allah yang bersyukur, sudah sering kedengaran, dah tahu dah. Tetapi pokoknya di sini adalah berkaitan dengan bagaimana kita nak mengambil tindakan. Kalau sekadar mendengar tetapi tidak berbuat apa-apa, hidup ini tidak ada makna. Tengok tuan-tuan, di dalam surah Sabah ni orang jarang dengar, pasal dia berada di pertengahan, bukan pertengah, juzuk yang atas-atas dah. Balik tengok sekali lagi surah Sabah, nak tengok lah pun boleh. Surah Sabah ayat yang ke-13, panjang sikit ayat ni, tetapi saya nak baca penutup kepada ayat ni. Kita kena bagi faham tentang Al-Quran yang Allah Ta'ala turun kat kita. Baik, apa kata Allah? A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. I'malu ala Dawud syukra wa qalilun min ibadiyasy syakur. Sadaqallahul azim.
Baik. Dalam ayat 13 surah Sabah ini Allah kata apa? I'malu. Ini adalah antara contoh kenapa kita kena beramal. Allah sebut i'malu, beramallah ataupun buatlah kerja. Terutamanya kerja-kerja yang melibatkan akhirat. Semua kerja melibatkan akhirat. Semua hak kita buat di atas dunia ini melibatkan akhirat. Baik buruk kita membawa kepada akhirat. Tetapi kerja yang khusus lebih lagi lah kita memberi fokus dan tumpuan untuk kita sama-sama memperbaiki mutu dan kualiti setiap amal kita kepada Allah. Kata Allah dalam ayat ini, beramallah wahai ahli keluarga Daud, kata Allah, syukra, sebagai bukti kamu tunjukkan kamu bersyukur kepada aku. Maknanya setiap tuntutan amalan yang kita buat, bukti kita syukur kepada Allah, terima kasih kepada Allah. Mai semayang, bayar zakat, puasa Ramadan dan yang lainnya, setiap amal bakti kita ini adalah bukti tanda kita syukur. Tapi tak habis tang tu lagi, belum habis lagi. Ni kitab yang tuan-tuan baca dengan Ustaz Fairuz Yusof, betul tak? Al-Kabair, dosa-dosa besar di masjid ni. Saya pun tak tahu dah sampai tajuk yang keberapa, dan saya pun tidak bercadang untuk menyambung tajuk yang berhenti sebelum ini kepada kuliah sebelum ini. Tak perlu. Biarkan Ustaz Fairuz teruskan dengan kuliahnya nanti. Dan pagi ini dia pun ada hal, saya ganti dia minta saya ganti untuk kuliah subuh pada pagi ini. Walaupun sebenarnya Sungai Gelugur ini pada satu ketika pernah orang kata sinonim jugalah dengan saya, pernah tinggal menginap di Ismail Nagor tu. Jalan Ismail Nagor, dekat belakang belakang bangunan tu kan, belakang bangunan 2 tingkat 3 tingkat tu. Jadi saya terimalah, kebetulan pada pagi ini juga memang kosong. Mudah-mudahan pada pagi ini terisi dengan ilmu yang bermanfaat insya-Allah. Baik, kembali kepada ayat tadi. Allah sebut, wahai hamba-hambaku, beramallah sebagai bukti kamu bersyukur. Kenapa Allah sampai suruh begitu? Wa qalilun min ibadiyasy syakur. Kerana teramat sedikit di kalangan hamba aku yang bersyukur. Tuan-tuan, ini bahaya. Apabila Allah sebut teramat sedikit di kalangan hamba-hamba aku yang bersyukur, adakah kita termasuk dalam golongan yang sedikit itu? Na'udzubillah kalau tak masuk. Kita masuk dah. Yang Allah sebut dalam ayat ini, Allah kata sikit sangat ni hamba aku yang bersyukur ni. Kita ni hak duduk dalam masjid ni, terutamanya ahli keluarga kita yang ada di rumah tu, termasuk dah dalam jumlah sedikit yang Allah Ta'ala mention dalam ayat ni. Kalau tak termasuk, kita dalam bahaya. Kerana sifat berlawanan bagi syukur adalah kufur, ingkar. Bila Allah kata syukur, lawan dia kufur, kita ni tanya diri kita, hak aku duk hidup selama ni, aku dah berjayakah meletakkan diri aku di dalam kumpulan yang sedikit yang Allah Ta'ala sebut dalam ayat 13 surah Sabah ni? Kalau kita pun tak tahu, nak tahu bila? Balik mahsyar nanti tahu. Tuan-tuan bila mai dengar kuliah lagu ni lah peringatannya. Itulah. Balik mahsyar tahu kita dalam kumpulan mana. Sebab itu selagi nyawa di kandung badan, bila mai mengaji, ambil segala intipati pengajian, perbetulkan hidup. Hak selama ni kerja duk kata ke orang, dah tahu dah, oh dosa rupanya duk kata ke orang lah, berhentilah. Duk sebarkan perkara-perkara yang tak betul. Oh, aku baru tahu tak betul tindakan aku ni. Perbaikilah, dah mengajilah. Tak mengaji cerita lain. Dah mengaji kena bertindak, tak boleh biar. Saya sebenarnya ada beberapa masjid yang saya kuliah,
kuliah subuh, kuliah maghrib. Bukanlah nak abang kata terkenal sangat dah. Nak abang kata kitab Al-Kabair ini memang orang kata apa, saya dah sering kuliahkan dan diskusikan dengan para jemaah di beberapa tempat, tapi di sebelah seberang sana lah saya tak ada kuliah sebelah sini, di beberapa tempat. Dan sepanjang saya terlibat dengan perkongsian pengajian kitab Kabair di beberapa tempat ini, lebih kurang 10 tahun dah, tuan-tuan, banyak orang yang rupa-rupanya tak tahu bahawa mereka sedang berada dalam keadaan melakukan dosa besar. Tak tahu. Dosa dengan jiran, dosa dengan mak ayah, dosa solat terutamanya. Banyak. Dan ada yang lepas habis kuliah mai pertikai saya mengajak muda juga. Ada satu hari tu saya mengajak di masjid daerah Teluk Air Tawang, masjid daerah Semamperai. Dia SPU Semamperai Utara, ada dua masjid daerah. Pertama di Teluk Air Tawang, dan yang kedua dia Syekh Abdullah Fahim, Kepala Batas Pertam. Saya pernah dengan sahabat yang bekerja di Jabatan Agama, pasal apa SPU ada dua masjid daerah? Dia jawab, kerana SPU ada dua pejabat agama, pejabat agama daerah lah, satu di Bagan, satu di Kepala Batas. Dia jawab lagu tu, jawapan mudah lah kata lagu tu. Saya mengajak di masjid daerah Teluk Air Tawang. Lepas selesai solat Isyak dan solat sunat Ba'diyah, tiba-tiba ada satu orang muda. Saya tengok dia ni seolah-olah bukan jemaah tempatan, macam singgah semayang lah, singgah semayang. Kebetulan pada malam itu saya mendiskusikan tajuk homoseksual. Kan ada kan dalam ni homoseksual, hubungan di luar tabi'i, lelaki sama lelaki, perempuan sama perempuan. Lepas bagi salam, tak lama lepas tu dia tiba-tiba dia mai kat saya, dia kata, "Ustaz, boleh tak nak bercakap, Ustaz?" Saya kata, "Boleh, tak ada masalah, ada apa?" Saya ni sebenarnya singgah semayang je. Memanglah berdasarkan kepada pakaian dia, kita tahu dia bukan orang situ. Saya singgah semayang. Kemudian saya pun tidaklah terlalu terburu-buru. Tengok kebetulan ada kuliah ustaz, duduklah dengar. Saya dengar makin lama makin pelik tajuk. Dia kata lagu tu. Saya kata, pelik tak mana? Tadi ustaz kuliah tajuk berkaitan dengan homoseksual, betul ya? Ya betul. Kenapa dibincangkan tajuk yang sebegitu dalam masjid begini? Tapi bagus jugalah dia tanya kan, daripada dia berprasangka yang bukan-bukan, berlalu macam tu saja. Jadi bila dia main tanya, itu namanya tabayyun. Membedah tentang perkara yang kita tak tahu, tabayyun. Kita semua ini perlu ada sifat tabayyun dalam setiap tindakan yang kita wajib ada. Kerana dalam Quran terlalu banyak ayat Quran yang Allah Ta'ala ancam orang-orang yang tidak tabayyun dalam apa juga perkara. Lepas tu saya kata, apa yang pelik tajuknya? Yalah ustaz baca tajuk homoseksual, yang dengar ni semua tua-tua dah. Depa duk buat ke kerja lagu ni? Dia kata, hak ustaz duk mengajak depa ni homoseksual ni, awak depa ni duk buat ke perkara-perkara lagu ni? Saya mula-mula nak gelak, tapi saya gelak lagi, saya takut dia rasa terhina dengan soalan yang dia tanya. Saya bangkit daripada duduk saya pergi kat meja, saya ambil kitab ni, saya bawa mai kat dia. Cuba abang tengok tajuk kita ni, dosa-dosa besar. Okey. Saya baca tajuk ni bukan bermakna yang dalam masjid ni duk buat menatang tu. Kalau saya baca tajuk zina, adakah mereka memang dalam situasi sedang berzina? Adakah kalau saya baca tajuk minum arak, mereka memang bergelumang dengan minuman keras? Adakah begitu? Adakah kalau saya baca tajuk berkaitan dengan dosa meninggalkan solat, mereka memang terlibat dengan dosa ini? Adakah begitu? Pertama saya baca
berdasarkan firman Allah dalam surah An-Nisa ayat 31. Apa kata Allah? In tajtanibu kaba'ira ma tunhauna anhu nukaffir ankum sayyi'atikum wa nudkhilkum mudkhalan karima. Kalaulah hampa ini menjauhkan dosa-dosa besar yang aku suruh hampa jauhkan, Allah kata kalau hampa jauhkan dosa besar yang aku suruh hampa jauhkan, nescaya aku bagi ke hampa dua benda. Nombor satu, nukaffir ankum sayyi'atikum, aku hapuskan semua dosa kecil hampa. Dosa kita kan banyak. Ada orang yang terlibat dengan dosa besar, ada orang yang terlibat dengan dosa kecil yang banyak, macam-macam lah, hari-hari buat dosa. Tapi kalau seseorang itu dia memang ada capability, kemampuan untuk buat dosa besar, ada peluang, ada ruang, ada segala benda, memang dia ada keinginan untuk buat, tapi dengan takutkan kepada Allah, dia tinggalkan, dia jauhkan. Maknanya dia menyahut seruan ayat 31 surah An-Nisa ni, dia jauhkan dosa besar yang Allah Ta'ala larang dia buat. Allah kata apa? Nukaffir ankum sayyi'atikum, aku hapuskan dosa-dosa kecil yang ada pada kamu. Nombor dua, wa nudkhilkum mudkhalan karima, dan aku akan masukkan kamu di tempat kami yang mulia, iaitu syurga Allah. Baik, saya bedah sikit lagi ayat ni. Allah kata kalau hampa jauhkan dosa besar, maknanya dijauhkan dosa besar. Ada tak dosa besar? Tak ada. Bila tak ada dosa besar, hindarkan daripada dosa besar, Allah hapus dosa kecil. Ada tak dosa kecil? Tak ada lah, Allah dah hapuskan lah. Sebab kita mengambil tindakan untuk menghindarkan diri daripada dosa besar, Allah hapus dosa kecil. Maknanya pada satu ketika dosa besar pun tak ada, dosa kecil pun tak ada. Bersih dah lagi? Bersih dah lah. Jiwa tu dah bersih. Bila dah bersih, layak tak mendapat syurga Allah? InsyaAllah layak. Yang Allah Ta'ala sebut tempat yang mulia itu. Itu konsep dah. Saya kata, abang lagu ni lah, kalau abang tak kenal dosa, abang tak kenal ni, tak kenal, abang langgar, macam mana? Betul juga dah Ustaz. Saya tak terfikir sampai soal tu Ustaz. Saya tak terfikir betul-betul, minta maaf banyak-banyak Ustaz. Saya jadi pelik mula-mula tu, Ustaz duk ceramah tajuk homo sosial dekat orang tua-tua ni. Saya duk fikir depa ni duk buat kat belakang tu. Saya tetap sebarang bentuk pengetahuan tentang agama kita kena tahu. Bukan semestinya kita buat. Kena tahu. Kenapa? Bila kita kenal, kita kena jauhkan. Kenal, kena jauhkan. Jauh sungguh-sungguh. Supaya Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kita syurganya insya-Allah. Itu antara pengalaman lah mengajar tajuk dosa. Tapi sebenarnya saya sangat setuju apabila pihak masjid mengaturkan kitab ini untuk dibaca sama-sama. Kena kenal supaya kita boleh jauhkan diri kita. Tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Semalam mimbar Pulau Pinang membicarakan tajuk Isra Mi'raj. Saya pun bukanlah bertajang untuk mengulas banyak tentang Isra Mi'raj ini, panjang. Masa kita pun bukan panjang mana, panjang. Tetapi apa yang saya nak sebut, tuan-tuan, saya percaya tuan-tuan dah lama dengan Ustaz Fairuz Yusof mengaji kitab Kabair ini, dan tajuk tentang solat itu mungkin dah terlepas. Pagi ini saya nak recall balik, nak refresh balik, supaya kita ini lebih berhati-hati, lebih bersungguh-sungguh dalam memperbaiki kualiti ibadah solat kita. Pasal solat inilah yang menjadi amalan utama yang Allah Ta'ala akan hisap dulu. Tuan-tuan semua tahu benda ni? Semua tahu. Tetapi pagi ini kita diperingatkan kembali supaya selepas daripada ini, azam dan iltizam kita tentang solat berubah. Tuan-tuan, Ibnu Abbas, Abdullah Ibn Abbas, sepupu Nabi. Abbas adalah pak menakan Nabi. Abbas adalah pak menakan Nabi. Ibnu Abbas adalah sepupu Nabi, tapi dia lebih muda banyak daripada Nabi. Waktu Nabi dah menjadi Rasul,
Ibnu Abbas masih budak-budak. Tapi sentiasa bermain-main di rumah Nabi. Hebat Ibnu Abbas ini, sampaikan dia mempunyai kepakaran dalam mentafsir ayat Quran. Kepakaran mentafsir ayat Quran. Dalam bab solat, dalam kitab Kabair, dosa-dosa besar ini, dalam bab solat, dia kata apa? Yang dikatakan dosa meninggalkan solat itu bukanlah tak solat. Tetapi mereka yang sering melalaikan solat. Lalai yang macam mana? Antara perkara yang digariskan oleh Ibnu Abbas adalah sentiasa mentakhirkan solat dengan sengaja. Itu pandangan dan tafsiran Ibnu Abbas. Ni bab solat ni. Kita ni sebenarnya bab solat tak selesai lagi tuan-tuan. Semayang 10 tahun dah, tak selesai pun. Tuan-tuan saya tanya, tu imam, Ustaz Afif tu imam, tengah semayang. Tuan-tuan duduk betul-betul belakang tu imam. Tiba-tiba tu imam kentut. Tetapi saat dia kentut, dia sedang berada dalam keadaan dia sujud. Apabila solat seseorang itu terbatal di atas apapun sebab batalnya itu, sebarang rukun yang selepas daripadanya itu sudah tidak sah lagi. Kan? Sudah tak sah lagi. Yang nak menjadikan perbuatan jemaah itu masih lagi dalam jemaah adalah orang yang di belakang itu take over, ambil alih, mengemudikan solat. Tapi kalau dalam keadaan berdiri, retilah dia, tu imam belah, dia tahulah nak pergi depan. Kalau dalam keadaan sujud, tu imam kena buat lagu mana, dia kena buat lagu mana. Saya pernah tanya dalam kuliah, tak boleh jawab. Bukan tak boleh jawab tu bermakna kamu tu tak erti apa tak. Kadang-kadang mungkin lupa ke apa ke, wallahu alam lah. Tak tahu nak jawab. Ni fiqh. Tuan-tuan beruntung kerana berada sekampung dengan Tok Mufti. Boleh tanya direct tu kan. Macam mana? Nampak? Banyak lagi sebenarnya tak tahu. Kalau berjadi lagu ni, apa aku nak buat? Kalau jadi lagu ni, apa aku nak buat? Sebab tu mengaji ni terutamanya berkaitan dengan amal ibadah yang kita nak buat kepada Allah, mesti ada ilmu. Hak tu yang orang buat kuliah, pengajian, rata, cerak tu, tak kira lah di mana-mana pun. Yang penting menuntut ilmu itu biar bodoh kita ni terubat. Jangan duk biar. Kerana amalan-amalan yang dilakukan tanpa ada ilmu dibimbangi akan tertolak di mahsyar. Tertolak. Nabi kata apa? Allahumma salli ala Muhammad. La yanbaghi lil jahil an yaskuta ala jahli. Tak sepatutnya dilarang, tak sepatutnya bagi orang yang jahil itu, orang yang bodoh itu, orang yang tak tahu itu, ay yaskuta ala jahli, dia diam atas kebodohan dan kejahilan dia. Duk diam. Dia tahu dia tak reti, tapi dia diam, dia buat tak tahu saja. Tak ada inisiatif ataupun usaha untuk menuntut ilmu dan sebagainya, untuk mengubati kebodohan itu, kejahilan itu. Tak ada. Wala lil alim, dan tak sepatutnya pula bagi orang yang ada ilmu itu ay yaskuta ala ilmi, diam di atas ilmu yang dia ada. Maknanya orang alim dan orang jahil saling memerlukan antara satu sama lain. Sebab tu antara tajuk yang dibincangkan juga dalam kitab ni adalah menyembunyikan ilmu, dosa besar. Takkan kot, itu aku punya pasal ilmu aku. Allah bagi ilmu tu untuk tujuan memberikan kesedaran kepada masyarakat. Kalau masyarakat tak sedar dengan keadaan disebabkan oleh hang duk sembunyi ilmu,
hang bertanggungjawab di atas kejahilan masyarakat. Itu dosa besar semua. Nah, tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah. Sebab tu akhir zaman ni, tuan-tuan, sebelum saya menamatkan kuliah, bukanlah dah tamat lah, lagi lah. Ada beberapa perkara yang ingin saya tekankan. Tambah kita ini sedang berada di dunia akhir zaman yang penuh dengan cabaran. Oi, cabaran dia cukup kuat sebab Nabi sendiri pun sebut apa? Umat aku di akhir zaman kalau mengamalkan sunnah ibarat menggenggam bara api. Begitulah besarnya cabaran bagi orang yang nak menghidupkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam di akhir zaman, dalam keadaan banyak orang menentang, dalam keadaan tanpa sedar. Menentang ni. Contoh tentangan saya sebut satu contoh. Banyak saya contoh. Sewaktu berlangsungnya acara sukan Olimpik, tak silap saya di Beijing kot, beberapa tahun yang lalu, ada seorang ustaz yang agak terkenal di media sosial menegur, memberi pandangan. Dia kata acara-acara yang melibatkan orang Islam di sebarang bentuk sukan yang diwakili oleh negara tak bolehkah tak masuk, terutamanya yang melibatkan wanita di acara renang, acara gimnastik dan sebagainya. Tak bolehkah, tak payah hantarlah muslimat kita ni, kerana ada di kalangan mereka yang muslimah, yang muslim, yang Islam, mendedahkan aurat sampai begitu sekali. Tuan-tuan, apabila ustaz ini melontarkan idea yang begitu, dia menerima kecaman daripada apa dah disebut di media sosial ni, netizen dengan kecaman yang sangat hebat. Hang tak mau tengok, tutup TV. Hang dengki pasal apa? Depa mewakili negara. Yang mai komen itu daripada saudara-saudara muslim yang lain. Tuan-tuan, sanggup tak kita tengok adik kita perempuan, kakak-kakak kita masuk acara-acara yang begitu? Sanggup tengok tak? Dengan keadaan satu dunia menonton. Kita tanya diri kita sendirilah. Orang hak duk cakap tu, yang duk komen tu, cuba tanya kalau kakak dia, isteri dia, adik perempuan dia terlibat dengan acara-acara yang begitu, dia sanggup tak untuk ni? Saya jamin tak sanggup. Tapi kenapa pada orang lain tidak ada apa-apa rasa? Tak ada rasa. Itu tanda hati umat Islam akhir zaman ini banyak yang mati tak ada rasa. Sebut tentang agama, dia tak ada rasa kekuatan pada hati. Allahu Akbar. Bahaya, hati mati tak ada rasa. Sebab itu kita kena kembali ubat hati ini supaya kembali rasa gentar. Sebut nama Allah gentar, sebut nama Nabi rasa lazatnya beragama itu rasa. Tapi hari ini ramai di kalangan umat Islam tak rasa lagi perkara-perkara itu. Allahu Akbar. Dan janganlah kita juga tergolong dengan golongan yang sama. Nah, sebab itu tuan-tuan, apa yang saya nak sebut beberapa hal. Yang pertamanya, tolonglah perbanyakkan pengetahuan kita tentang agama kita, dan dalam masa yang sama perbaiki segala kesilapan kita yang lalu. Yang lepas cerita lain, yang lepas beda cerita, mohon ampun kepada Allah, selesai. Yang ke depan, sekarang dan ke depan, jangan ulang lagi silap yang sama. Jangan ulang lagi. Bab solat terutamanya, pastikan kita sentiasa berazam. Kan lo ni kan jadi musim solat subuh seperti solat Jumaat. Ya. Nah, tak apa, alhamdulillah lah. Buatlah apa pun. Kebaikan ini buatlah apa pun, tak ada masalah. Yang nak nilai Allah, orang nak kata hang ni pi masjid niat nak jumpa artis saja, terpulanglah. Itu niat, itu bagi saya nahnu nahkumu bizawahir. Kita hanya hukum secara luaran, dalaman kita tak tahu.
Dalaman kita tak tahu. Kalau contoh, ya memang betul ada ustaz tegur, ada ustaz menegur, dia menegur dalam kuliah kata hati-hati, jangan sampai pi tu pasal nak jumpa artis, pasal artis yang panggil hang pi. Selama ni Allah Taala panggil hang tak pi, artis pi hang pi. Yes, betul, niat yang sebegitu tak bagus, tapi cubalah pelan-pelan. Mana mungkin, ataupun mungkin itu titik permulaan bagi dia nak mendekati dengan masjid. Dia main-main, dia rasa seronok. Lepas daripada tu dia main bukan kerana artis lagi. Siapa tahu, tak apalah. Tu kata-kata sebarang kebaikan buat, yang penting yang nilai kita Allah. Tuan-tuan, ni tajuk syirik yang tuan-tuan baca ni. Dua benda. Tarkul amal li ajlin nasi syirkun. Dia dua benda. Buat kerana manusia tak boleh, tinggalkan kerana manusia pun tak boleh. Yang namanya ikhlas itu kita mengeluarkan diri kita daripada kedua-dua situasi. Kita buat benda, buat perkara, buat satu amalan, kita tunjuk ke orang, tak boleh. Itu namanya riak. Tapi kalau kita tak buat, kita nak buat, kita asalnya nak buat, tetapi tiba-tiba tak jadi. Orang tanya pasal apa hang tak buat? Aku tak mau buat lah. Sagi orang tu kata, orang ni kata. Pernah berlaku tak dalam diri kita, kita nak buat sesuatu kebaikan, tiba-tiba kebaikan itu tak jadi kita buat. Terbatalnya kebaikan itu berpunca daripada rasa kita kepada manusia. Tak jadi tak? Pasal apa hari minggu lepas hang kata hang nak derma kat Masjid Sungai Geluguk 10,000? Tak jadi ke? Tak jadi. Pasal apa? Aku duk fikir-fikir balik, isyak lagi aku derma 10,000. Orang ingat aku ni. Nampak tak? Dia punya amalan yang terbatal itu terkait dengan makhluk. Tak boleh, itu syirik kecil. Perbetulkan. Kalau kita meninggalkan amalan, sesuatu amalan pun, ditinggalkan amalan itu bukan kerana sesiapa, tapi atas dasar lemahnya diri kita. Tak terkait langsung dengan sebarang betul. Maknanya kita tinggalkan amalan itu kerana makhluk, ada unsur-unsur makhluk dalam amalan kita. Itu namanya syirik, walaupun ianya syirik kecil. Tetapi yang namanya ikhlas itu adalah kita keluarkan diri kita daripada kedua-dua situasi tersebut. Tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah, bukan mudah, tapi kena usaha. Kena usaha. Sebab itulah antara medium yang boleh menjadikan kita sentiasa berada dalam keadaan kebaikan adalah mai masjid. Ni masjid, mai majlis ilmu, mai jemaah di masjid 5 waktu lengkap. Mudah-mudahan insya-Allah Allah Ta'ala campakkan rahmat dan kasih sayang dia dalam kehidupan kita, berpanjangan dan berterusan mudah-mudahan. Nah, tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah, akhir zaman ini terutamanya jangan tinggal solat satu. Bukan hanya tinggal, jangan sampai masuk dalam golongan yang Ibnu Abbas sebut mentakhir-takhirkan solat. Usaha solat di awal waktu, berjemaah di masjid satu. Nombor 2, jangan tinggal Al-Quran. Baca sehari, bacalah paling tidak sekurang beberapa ayat pun tak apa. Itu paling pemalas dah tu. Tuan-tuan, persoalkan diri kita, kenapa kita ni yang nama manusia ini, kerja-kerja yang melibatkan dunia, kerja-kerja kita di office, kerja-kerja kita dengan rakan-rakan kita, ataupun apa bentuk kerjasama yang kita buat dengan orang, kita akan fikirkan kaedah dan jalan yang terbaik supaya mendapatkan hasil yang baik. Tapi pasal apa kerja-kerja yang melibatkan Allah kita buat sambil lewat, sedangkan itu adalah jaminan yang terbaik di sana. Ni mesyuarat pukul 10, 9 suku dah siap semua dah, dengan kuih segala bentuk mak nenek semua, dengan mi goreng, dengan ayak teh tarik. Teh pun ada ayak panas ada 2 jenis, kopi or dengan teh tarik. Lepas tu ada pula ayak sejuk pula, orang sangkuit ke apa ke. Lepas tu makanan pula siap. Betul tak? Dengan panjang ada. Ni kalau mesyuarat penting lah. Kalau tak mesyuarat AJK pekak tak ada lah. Ustaz dah sebut. Tak ada lah. Ni mesyuarat kata hak penting-penting lah juga, yang besar-besar. Sekurang-kurangnya ada lah. Kurang-kurang ada 1 tray mi dengan telur rebus, telur mata apa. Elok. Mai time semayang,
lohok pukul 4.35. Allahu Akbar. Duk jadi tak? Jadilah. Kalau ada keuzuran yang memang agama benarkan, itu cerita lain, topik lain. Ini tak ada apa-apa, duk menyembang. Tengok jam tu 3.30, okey awal lagi, sejam dia 3.30 tak apa. Sembang 4 suku asak 4.50. Hai, sengkang banyak awak ni. Dia duk cari tu. Allah Akbar. Lepas tu bila balik mahsyar besok, barulah duk mengadu, ya Allah, baliklah aku ke dunia, ya Allah, baliklah aku ke dunia, ya Allah, aku nak buat amal, ya Allah. Wa akum minas salihin, aku nak jadi orang soleh, ya Allah. Duk jadi ni golongan-golongan ni. Ni dengarlah ni, saya dah khabar dah, dan ustaz-ustaz yang lain pun dah khabar. Para pendakwah ya. Bila dah tahu, ambillah peluang. Duk hidup lagi, jangan buat lagu tu. Perbaiki. Tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah, jangan kita jadikan diri kita golongan yang lalai kepada setiap perintah Allah. Cuba, yes, kita ini Allah Ta'ala cipta dengan penuh kelemahan dan kesilapan, betul. Al-insan la yakhlu minal khata' wan nisyan. Manusia tak boleh lari daripada sentiasa buat silap dan lupa. Jangan jadikan hadis ini sebagai alasan untuk kita sentiasa lemah dalam beribadah dan sebagainya. Jangan. Pasal apa hang ni kerja dulu lambat. Hang pun tak tahu kan Nabi sendiri sebut manusia ni lemah. Dia guna alasan begitu. Jangan tak boleh. Kerana agama telah mencipta ubat untuk kelemahan ini. Apa dia? At-taibun. At-taibuna minaz zambi kaman la zambalah, Nabi kata. Orang yang bertaubat daripada dosa dia seolah-olah dia tidak mempunyai dosa lagi. Bertaubatlah kembali, istighfar. Taubat ni tak semestinya tuan-tuan bangkit 3 pagi, 4 pagi solat sunat taubat. Itu salah satu cara. Tapi tuan-tuan, banyak lagi yang Nabi tunjukkan cara untuk kita bertaubat. Istighfar dengan bersungguh-sungguh, berdoa kepada Allah dengan doa yang sungguh-sungguh. Solat menuntut Allah Ta'ala ampunkan dosa kita dengan bersungguh-sungguh. Itu antara kaedah yang kita boleh guna pakai untuk kita mohon ampun kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Saya rasa pagi ini cukuplah setakat itu dulu sebagai peringatan mengisi kekosongan yang ditinggalkan oleh Ustaz Fairuz. Mudah-mudahan apa yang saya kongsikan pada hari ini ada manfaatnya di sisi Allah Subhanahu Wa Ta'ala. InsyaAllah mudah-mudahan. Saya pun mohon ampun dan maaf kalau ada salah dan silap dalam penyampaian saya pada pagi ini. Mudah-mudahan ianya memberikan manfaat untuk kita bersama. Jangan, tuan-tuan, jangan lupa perbaiki solat. Azam, jangan lupa untuk baca Quran setiap hari. Ambil sikitlah dulu, lama-lama Allah Ta'ala akan campakkan hidayah dan petunjuknya untuk kita sentiasa tambah-tambah. Yang ketiga, jangan lupa bersedekah. Yang keempat, jangan lupa berzikir. Zikir yang apa-apalah, sayyidul istighfar, selawat apa-apa. Jangan biarkan ruang masa kita banyak duk cakap benda-benda yang tak betul. Nak bercakap boleh, tak ada masalah, tapi jangan ajak mulut ni sentiasa duk cakap saja. Jangan. Kerana Nabi kata orang yang banyak cakap banyak salahnya. Orang yang banyak salah banyaklah dosanya. Kita tak tahu, kadang-kadang percakapan kita menyakiti hati saudara kita yang lain. Tapi ambil iktibar dan pengajaran yang Nabi sebut. Jangan banyak bercakap-cakap yang benda-benda yang tak ada manfaat pada diri kamu. Setiap percakapan kamu itu akan Allah Ta'ala hitung di mahsyar nanti. Siapa nak tanggungjawab? Kita. Tapi lebih banyakkan diisi dengan, tak apa, saya tak suruh tuan-tuan sampai duduk berzikir sampai 1000 kali. Orang bercakap pun sampai tak lama layan dah. Aku nak zikir. Tak begitu. Maksud saya sambil-sambil bawa kereta nak pergi office, naik motor sebagainya. Astaghfirullahalazim. Jadi ya. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala 'ahdika wa wa'dika mastata'tu. A'udzu bika min syarri ma sana'tu, abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa sayyidul istighfar. Allahumma salli ala Muhammad. Simple, tapi jangan terkejut. Kadang-kadang yang kita anggap simple itulah yang akan membantu kita nanti di mahsyar
dalam keadaan kita perlukan sangat pertolongan dan bantuan. Walaupun ya masuk dalam syurga Allah dengan redha Allah, dengan rahmat Allah, dengan izin Allah, bukan dengan amalan, tetapi amalan itu sebagai batu loncatan untuk kita dapat redha Allah Subhanahu wa taala. Itu ya. Terakhir di mahsyar apa kata Allah? Wahai Jibril, hamba aku ni solat dia masalah banyak ni. Hang pi cari solat-solat sunat yang dia ada tak? Mai kita tampung solat wajib dia yang ada masalah. Pi round, rupa-rupanya pernah juga buat ba'diyah, qabliyah, solat duha dan solat-solat sunat yang lain. Ambil mai tampung solat wajib ini, selesai. Jibril, hamba aku ni Ramadan dia culah banyak ni. Bulan Ramadan dia banyak culah ni. Dia ganti-gantilah, tapi macam ada cacatnya. Pergi tengok Ustaz, ada tak puasa sunat-sunat yang dia buat? Puasa Ashura, puasa Muharram, puasa hari putih, puasa Isnin Khamis, puasa 6 hari Syawal. Ambil Ustaz. Ada ya Allah, ambil mai tampung. Jibril, hamba aku ni zakat dia masalah. Zakat dia bermasalah. Pergi tengok Ustaz, ada tak infak lain yang dia buat? Ada ya Rasulullah. Ada ya Allah. Dia duk bagi dekat masjid ni kata, ambil infak yang dia bagi tu, tampung zakat dia yang ada cacat. Jibril, haji dia masalah. Pergi tengok Ustaz, ada tak umrah sunat yang dia buat? Ambil tampung. Sebab tu jangan pandang remeh kepada amalan sunat, kerana ia memberikan kesan yang besar, terutamanya kehidupan kita selepas kematian nanti. Di samping kita perbaiki amalan wajib kita, tambahkan ataupun kita Allahumma salli ala Muhammad, kita perbanyakkan juga dengan kemampuan yang kita ada untuk kita laksanakan amalan sunat yang lain, antaranya seperti zikir yang saya sebut tadi. Wallahu taala alam. Cukup sekadar itu. Mudah-mudahan Allah taala memberikan keampunan kepada kita di atas dosa kita yang sedia banyak, memberikan kekuatan kepada kita, sebab setiap apa yang kita buat di atas muka bumi ini kita langsung tak ada kekuatan melainkan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. La haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Cukup sekadar itu. Tuan-tuan, sebelum saya mengakhiri kuliah gantian pada pagi ini, saya ada satu perkara yang ingin saya kongsikan. Yang ni saya kongsikan kepada tuan-tuan tergantung atas tindakan tuan-tuan sendiri, insya-Allah. Ini boleh. Baik.